Soalan saya nombor 1, Pengkurun Bukit Bintang minta Perdana Menteri menyatakan hasil positif lawatan sulung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negara China baru-baru ini. Dari segi ekonomi dan peluang pelaburan dan apakah manfaat yang rakyat Malaysia beroleh kelak. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Bukit Bintang, alhamdulillah lawatan ke negara China mencatat kejayaan baik dan saya ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan kerajaan China yang memberikan pengiktirafan sama ada memberi peluang ucap pertama di Forum Buau di Hainan dan juga program-program diatur di Beijing. Kita juga mengambil kesempatan umpamanya menandatangani 5 MOU di antara dua kerajaan disaksikan oleh Perdana Menteri Li Qiang dan saya. Dan ini untuk meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan, import dan ekspor bahan pertanian, pendidikan, makanan akuakultur dan usaha untuk meningkatkan kegunaan kelapa sawit dan import kelapa sawit. Kita tumpukan umpamanya penilaian program Belt and Road Initiative termasuk Twin Countries, Twin Park yang berpusat di Kuantan dan ECRL. Perkembangan baru ialah penambahan projek Automotive High-Tech Valley, Geely dan Proton yang bermula tahun ini, penambahannya di Tanjung Malim 1,000 ekar dengan permulaan 2 bilion ringgit dan akan mencecah 32 bilion ringgit. Syarikat petrokemikal terbesar di dunia, Rongsheng, telah bersetuju untuk menambah kegiatan di Malaysia dengan memusatkan proses penghilangan petrokemikal oil and gas di Pengerang dan mereka meletakkan projek itu sehingga 80 bilion ringgit. Keseluruhannya adalah 170.6 bilion ringgit, satu pencapaian 170.07 bilion ringgit yang merupakan pelaburan terbesar yang pernah dicapai oleh negara. China juga memberikan ruang yang lebih baik, maka peningkatan nilai ekspor produk ke China adalah 2.44 bilion ringgit. Manfaat yang berikutnya adalah soal peluang pekerjaan. Dan berbeza dari pengalaman lalu, kita telah menekankan dua perkara tambahan. Pertama, Geely, Rongsheng menetapkan bahawa semua peluang pekerjaan ditumpukan kepada masyarakat tempatan. Semua peluang perniagaan, susulan, sampingan dan lingkaran projek mereka juga dikendali oleh syarikat tempatan. Mereka hanya minta sekarang dan kita setuju pada prinsip meluluskan profesional yang tidak ada keupayaan di dalam negara. Selain itu, kita telah mencadangkan dan dipersetujui supaya bermula dengan Geely yang merupakan investor terbesar sekarang untuk mengadakan latihan program khas bagi anak-anak tempatan, sama ada sebahagiannya di Malaysia, sebahagiannya di pusat kegiatan perniagaan mereka, industri mereka di negara China. Jadi harus ada latihan khas bagi mereka. Geely juga bersetuju untuk memulakan tahun ini dan saya ingat tindakan susulannya akan diadakan bulan depan di mana pengusinya akan hadir untuk menetapkan Malaysia sebagai pusat Geely bagi rantau Asia Pasifik. Jadi ini akan menyebabkan peluang pekerjaan kita, anak-anak kita akan jauh lebih bertambah daripada yang dijangka sebelum itu. Baik, saya jemput Bukit Bintang.
Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua Soalan Tambahan. Saya ingin ucap tahniah atas kejayaan lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri ke negara China baru-baru ini. Memandangkan ia berjaya meriak komitmen ringgit Malaysia 170 bilion. Pelaporan China menerusi 19 MOU yang telah ditandatangani oleh kedua-dua pihak peniaga negara masing-masing. Saya ingin tanya Yang Amat Berhormat, adakah kerajaan akan menubuh sebuah jawatan kuasa khas untuk memantau pelaporan dari negara China supaya lebih mudah, licin, teratur agar pelapor lebih meyakini keupayaan kerajaan Malaysia? Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih Muhammad. Yang Di-Pertua, memang kita akan bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri besok dan langkah-langkah susulan sama ada harus ada kuasa khas atau tidak akan juga kita putuskan besok. Tapi setakat ini program ini dan projek ini dipantau oleh Kementerian MITI dan kita ada Maida dan Matrid yang saya rasa mampu menyelenggarakan kerana persiapan dibuat oleh Kementerian Luar, MITI dan pegawai-pegawai sangat memuaskan yang menyebabkan kita dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Saya juga mengambil kesempatan ini menyebut bahawa dalam rangkaian lawatan itu kita beri tumpuan juga kepada kedudukan masyarakat Islam di Beijing dan di Hainan dan saya agak terkesan bila Perdana Menteri Li Qiang memberikan jamuan makan malam itu dengan menghormati waktu iftar, menunggu sehingga waktu berbuka puasa untuk sama-sama iftar oleh Perdana Menteri China dan saya dan rombongan. Susulannya saya percaya akan dilakukan oleh jabatan-jabatan ini dan sekiranya perlu Jemaah Menteri akan putuskan esok. Terima kasih. Tuan Ketua, Silakan Wan Pasu. Wan Pasu. Tuan Yang Di-Pertua, pertama sekali saya nak ucapkan setinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun di atas hasil lawatan ke negara China baru-baru ini yang dianggap cukup berjaya mengikut banyak laporan media. Khususnya dalam sektor pelaburan yang bercecah sehingga 170 bilion ringgit. Satu angka yang cukup besar. Soalan pertama saya, Tuan Ketua, mohon Yang Amat Berhormat Tambun berikan perincian dari segi sektor-sektor yang terbabit, umpamanya sektor industri pembuatan dan perkhidmatan dalam MOU yang ditandatangani oleh pihak ahli-ahli perniagaan Malaysia dan China. Saya maklum tadi disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun 32 bilion jili untuk proton dan 80 bilion untuk industri chemical dan gas di Pengerang. Jadi baki ada lagi 58 bilion. Tuan Yang Pertua, ahli-ahli perniagaan Malaysia dari pengalaman kita lah memang seronok untuk menandatangani MOU di depan Perdana Menteri. Mohon Yang Amat Berhormat Tambun maklumkan apakah confidence level, keyakinan terhadap MOU yang berjumlah 19 semuanya yang akan diterjemahkan kepada pelaburan sebenar yang boleh direalisasikan. Saya juga membaca akhbar bahawa salah satu daripada sektor pelaburan yang akan dibawa ke sini ialah teknologi hijau dan ekonomi digital. Ada masalah untuk kami nak tanya PM macam ni. Okey, tak ada. Singkat. Okey, Cakap ulangan. tentu lagi lama. Ulangan. Kawan baru. Kawan itu lah. Sabar. Kedua, bilakah jangkaan pelaburan berkenaan akan dapat dilaksanakan dan berapakah jumlah peluang pekerjaan yang akan diwujudkan dari pelaburan ini? Terima kasih. Soalan cantik. Petua. Ini petua. Nak minta petua sikit dia petua. Boleh tak? Nak minta petua sikit. Boleh? Pian nak jawab lah. PM nak jawab. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ketua Pasu atas soalan itu.
dan sebenarnya bidang otomotif 3, bidang petrochemical 2, bidang glass products building technology 2, electrical and electronics 2, metal 1, transport equipment 1. Dalam bidang perkhidmatan, tumpuannya ada data center, terutama selepas AWS memutuskan untuk beroperasi dari Malaysia, maka ada 4 syarikat international data center, telekomunikasi 2, kewangan 3, e-commerce 1 untuk membuka memanfaatkan free trade zone, dan 1 dari segi penerbangan awam. Jadi 12 perkhidmatan, 11 manufacturing, 9 import dan 4 infrastruktur. Kita berbeza daripada MOU biasa. Perdana Menteri Lee Chiang dan saya memutuskan supaya tidak melayani MOU. Ada 9 cadangan lain yang tidak diterima kerana tidak ada perancangan khusus pelaksanaan mulai tahun ini atau selewat-lewatnya akhir tahun ini. Jadi yang diputuskan ini adalah syarikat-syarikat yang telah diputuskan, kedua-duanya dipantau oleh kerajaan Malaysia di bawah MITI terutamanya, dan oleh kerajaan China di bawah pengawasan Perdana Menteri Lee Chiang, iaitu syarikat-syarikat yang akan melaksanakan akhir tahun ini atau selewat-lewatnya tahun depan. Saya sebut tadi umpamanya 2 syarikat awal, Geely itu kalau saya akan hadir sendiri awal bulan depan, dan ini disahkan oleh pihak Proton untuk melaksanakan acara program di Tanjung Malim selain yang sedia ada. Geely ini hanya mengembangkan daripada projek asal kepada EV dan lain-lain. Begitu juga dengan Rongshan yang telah mengadakan kunjungan bulan 2 minggu yang lalu, kerana ini penetapan oleh kerajaan China. Perdana Menteri Lee Chiang sendiri menyebut kepada saya tentang Rongshan. Jadi oleh itu saya jangka pelaksanaan itu akan jauh lebih baik kerana kita tidak menandatangani MOU dengan syarikat yang hanya mengumumkan seperti yang pernah berlaku dulu. Tentang jangkaan pekerja yang disebut oleh syarikat ini ialah 35,000. Tapi saya tidak fikir pelaksanaan 35,000 itu akan berlaku serta-merta. Tapi peringkat awal yang diperlukan oleh Proton adalah 1,500, dan syarikat-syarikat lain belum menyebut tentang jumlah pekerjaan. Tapi bila digabungkan semua 35,000 orang pekerja. Sebab itu saya minta supaya syarikat ini pastikan pertama ambil anak-anak tempatan, keduanya menyediakan program latihan. Geely bersetuju untuk membawa 300 orang anak-anak tempatan ke negara China untuk latihan pengkhususan. Terima kasih.